Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, macam biasa, kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk minggu ni kita teruskan ya dengan tajuk topik kita 5.3. Okey, itu luas permukaan 3 dimensi. Luas permukaan, kita nak cari luas pula. Minggu ni, sebelum ni kita belajar dia bentang, buka-buka-buka, kalau kotak kita buka-buka, bentangan dia jadi bentuk macam mana. Okey. Yang ni kita nak belajar, nak mencari luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, jadi banyak banyak luas lah, banyak permukaan lah yang kita perlu cari banyak permukaan tu. Sebab bila 3 dimensi ni kan dia macam berlapis tau. Kalau dia skeping 2D tu dia skeping je. Jadi tak banyak. Yang ni kita banyak sikit nak cari. Okey, kita tengok aktiviti 4 ni. Okey, katakan yang pertama bentuk kubus. Bentuk kubus. Okey, bentuk yang pertama ni bentuk kubus. Okey, kubus ni macam ni lah, macam kotak kan. Kubus ni macam kotak tapi dia segi empat tepat, segi empat sama. Okey, bila bentang dia akan jadi macam ni. Okey, dan nak cari rumus luas permukaannya, okey. Berapa darat dengan luas segi empat sama? Jadi ada berapa kotak dalam ni semua sekali? Ada berapa? Okey, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi 6 darat dengan luas segi empat sama. Jadi ada 6 kotak. Kita kena cari 6 keping maksudnya. Kita kena cari luas dia. Okey, tengok kuboid pula. Kuboid adalah bentuk kotak juga tapi dia segi empat tepat. Okey, jadi kita tengok. Nak capur luas segi empat sama, capur dengan luas segi empat tepat. Jadi luas segi empat sama dia berapa? Ada 2 ni kan, 1 dan 2. Jadi 2 dengan luas segi empat sama. Okey, segi empat tepat ada berapa kotak? 1, 2, 3 dan 4. Jadi 4 darat dengan luas segi empat tepat. Lepas tu baru capur. Jadi maksudnya awak kena cari luas untuk sekeping ni. Okey, setiap keping ni cari, lepas tu darat dengan berapa hak dia. Okey, cari sekeping. Okey, lepas tu darat dengan luas dia ada berapa? 4, darat 4 lah. Okey, kemudian cari hak ni pula. Hak 4 segi sama ni pula. Okey, sekeping. Lepas tu darat dengan berapa? Dia ada 2, darat dengan 2. Lepas tu campur pula. Dia senang je tapi jadi banyak kerja sikit lah sebab dia 3D kan. Okey, sama juga dengan prisma. Okey. Luas segitiga. Okey, ada berapa segitiga? Ada 2. Jadi 2 darat dengan luas segitiga. 2 keping tu maksudnya. Luas segitiga macam nak cari? Setengah darat tapak darat tinggi. Okey. Kemudian campur dengan luas segi empat tepat. Okey, segi empat tepat ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 3 darat dengan luas segi empat tepat. Sebelum cikgu nak tanya, awak ingat tak formula luas ni mana? Panjang darat, lebar. Jadi kalau panjang darat lebar, katakan hak ni 3, lebar dia 5, dia 15 untuk sekeping. Jadi 3 darat dengan 15. Sebab luas untuk satu tu 15. Tu contohlah. Okey, seterusnya untuk piramid. Okey. Piramid pun sama juga. Okey, dia bentuk macam ni. Apabila dibentangkan, okey jadi macam ni. Okey, jadi tengok. Yang pertama luas segi empat sama. Ada berapa keping? Dia 1 je kan. Jadi 1 darat dengan luas segi empat sama. Jadi 1 darat dengan luas segi empat sama tu berapa? Okey, tengoklah ukuran dia berapa. Kalau kita buat sini 2, 2 jadi 2 darat 2, 4. Jadi 4 darat dengan 1. Okey. Campur dengan luas segi 3. Segi 3 ada berapa? Ada 4. Jadi 4 darat dengan luas segi 3. Ingat kena capur. Kalau awak cari hak tengah ni saja, tak habis lagi luas semua dia. Okey, jadi maknanya luas untuk 3 dimensi ni awak kena cari untuk setiap keping. Okey. Silinder pun sama. Luas segi 4 tepat. Berapa luas segi 4 tepat dia? Saja segi 4 tepat kan. Jadi 1 darat dengan luas segi 4 tepat. Campur dengan luas bulatan. Ada berapa luas bulatan? Ada 2. Okey, 2 darat dengan luas bulatan. Ingat tak luas bulatan? Formula dia berapa? Okey. Biasanya adalah dibagi dekat formula tu. Tapi seloknya awak ingatlah.
Okey, kemudian untuk bentuk kon. Okey, darat dengan luas bulatan campur dengan luas permukaan melengkung. Yang ni kena ingatlah formula dia. Okey, ada berapa keping? Okey, luas bulatan campur dengan luas permukaan melengkung. Ni luas bulatan. 1. Okey, campur dengan luas permukaan melengkung pun 1. Okey, ni bentuk sfera pula. Tiada bentangan yang tetap untuk sfera. Jadi, nak tahu dia punya luas permukaan, rumus luas permukaan, pi G kuasa 2 je senang. Terus. Okey, ni dibagi memori. Luas bulatan lah pi G kuasa 2. Jadi, kalau macam yang ni, pi G kuasa 2, darat dengan 1 lah sebab 1 je. Kalau yang ni luas bulatan pi G kuasa 2, darat dengan 2. 2 darat dengan luas bulatan pi G kuasa 2. Lilitan bulatan 2 pi J. Ini luas permukaan lilitan bulatan. Luas sektor bulatan per dengan luas bulatan sama dengan sudut pada pusat. Ini dibagi awak balik memori formula nak suruh awak ingat. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Contoh 1. Cari hitung luas permukaan dalam sentimeter persegi bentuk geometri berikut. Okey, yang pertama ni bentuk kubus. Okey, segi 4 sama. Bentuk segi 4 sama. Okey, luas permukaan kubus kita baca dia. 6 darat luas permukaan luas segi 4 sama. Okey, untuk sekeping ni berapa? Nak darat berapa? Okey, jadi 24 panjang dia, lebar dia 24. Jadi 24 darat 24. Jadi 6 darat 24 sama dengan 6 darat 576 sama dengan 1456 cm persegi. Itu cara dia. Okey, piramid pula. Luas segi 4 sama campur dengan 4 darat luas segi 3. Jadi segi 4 sama dia bawah ni tapak 16 darat 16 campur dengan okey. Jadi luas segi 3 dia ada berapa? Ada 4. Okey, jadi 4 darat dengan okey, ingat formula segi 3 luas, tengah darat tapak darat tinggi. Okey, tapak dia 16. Okey, tinggi di bawah ni 10. Okey, jadi dapatlah 256 campur 320 sama dengan 576 cm persegi. Okey, untuk prisma pula. Berdasarkan pada formula tadi jugalah. Okey, luas tapak segi 4 tepat campur dengan 2 darat luas segi 3 campur dengan luas sisi hadapan segi 4 tepat campur luas sisi belakang segi 4 tepat. Ni. Yang bentuk dia macam tu. Okey, kalau tengok prisma. Bentangan ni dah jadi gini kan. Okey. Ini gambar dia yang C ni. Okay, jadi kita tengok luas tapak segi 4 tepat. Okey, luas tapak dia berapa? Ni hop bawah yang panjang. 16 darat dengan 28. Okey. Campur dengan luas segi 3. Segi 3 hop tepi ni. Setengah darat 12 darat 16. Okey, campur dengan luas sisi hadapan segi 4 tepat ni hop depan. Depan ni pula. Okey, 20 darat dengan 28. Okey, campur dengan hak belakang pula. 28 darat dengan 12. Okey. Dia sudah tekan dekat kelihatan betul-betul. Akhirnya dapatlah jawapan. Okey. Ni dia dah tunjuk dah contoh ni. Dalam apa, tadi dia bagi rumus. Saya rasa ni dia tunjuk contoh pengiraan. Okey, untuk contoh 2, okey, disuruh cari untuk bentuk silinder. Okey. Luas permukaan silinder ni, formula dia. 2 pi J kuasa 2 campur 2 pi J T. T ni adalah tinggi. J tu adalah jari. Jadi 2 ambil je pi. Pi dia suka bawah sini. Guna pi nilai dia 22/7. Okey, darat 22/7, darat 14 kuasa 2. Jari sebab dia bawah jari ni 14 Campur dengan ikut je formula ni. 2 darat 22/7, darat pi 14, darat J 14, darat dengan T tinggi 11. Okey, dapatlah nilai. Campur betul-betul, darat betul-betul. Okey, dapatlah jawapan. Okey, yang ni gambar kon tegak pula Di luas permukaan kon tegak, pi J kuasa 2 campur pi JX. Dan sini di bawah dah soalan. Guna pi nilai pi 3.142. 3.142 darat 5 kuasa 2. Jari dia. Sebab di bawah sini 5.
campur dengan 3.142 darab 5 jari darab S sendeng. S apa sendeng? Sendeng ataupun hipotenus. 8 kepada situ. Okey. Cikgu nak awak kena tekan betul-betul dengan kalkulator. Bermain dengan kalkulator supaya awak dah biasa duk berlaku kekok lah. Kalau kita duk biasa tekan, kita akan rasa kekok. Okey. Kemudian darjah 4. Okey, sfera pula. Okey, sfera jika bodoh dia suruh guna formula pi j kuasa 2. Jadi 4 darab 22/7. Okey, jika bodoh pi ni guna nilai ni. Kalau dia kapur kena ikut lah. Darab dengan jejari 3.5 kuasa 2. Dapatlah nilai 154 cm persegi. Okey, yang ni yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Cikgu tak mau tekan sangat yang ni. Awak boleh baca sendiri. Takut kaki awak pening kepala kalau banyak-banyak nak dah. Kalau macam contoh satu tu, cikgu bagi secara umum tu lah. Okey, dia melibatkan gabungan bentuk geometri piramid tegak. Ni besar sikit lah ni. Dia ada gabungan piramid tegak dengan tapak segi empat sama dan kubot. Okey, atas ada. Ni dan bawah ni. Dia gabung gitu. Awak kena kira. Okey. Kemudian yang contoh 2 ni pun silinder dengan kon. Ni. Okey. Jadi takut tersalah kira 2 kali. Jadi yang ni kena berhati-hati lah. Okey, cara dia sama je macam tadi. Cuma lebih banyak sikit. Sebab dia gabungan ya. Gabungan bentuk. Okey, untuk latihan. Okey, sebelum tu cikgu nak awak salin lah. Awak buat 5.3 tajuk ni. Lepas tu ambil rumus ni. Okey, bentuk geometri, lepas tu bentangan dan rumus luar permukaan. Okey, awak salin. Okey, salin isian dalam kotak ni. Macam yang cikgu cover tadi. Okey. Kalau nak tulis tajuk 5.3 lah. Okey, tajuk 5.3. Tajuk 5.3, awak tulis luas permukaan, bentuk geometri 3 dimensi. Lepas tu terus ambil ni. Gambar gajah tu awak lukis. Lepas tu contoh 1, 2, 3 dan 4 awak buat. Dan sedikit latihan praktis 3. Okey, soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Okey, 1 dan 2 sahaja. Okey. Okey, nombor 3 ni kalau siapa nak cuba pun boleh lah. Dia gabungan di antara bentuk kon dan juga silinder. Macam ni penyelesaian masalah ni. Senang ni sebenarnya. Tak ada masalah ni. Okey, kemudian 5.4 ni tajuk isi padu. Jadi cikgu rasa kalau isi padu dia banyak pulakkan awak punya kepala. Okey, ni tajuk akhir dah kot untuk bab ni. Sekejap cikgu tengok. Ni tajuk akhir. Tapi tak apalah, kita berhenti sehingga luas permukaan 3 dimensi sahaja. Isi padu kita tak masuk lagi. Okey, cuba buat dulu latihan tu. Okey, praktis 3, soalan nombor 1 dan 2. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okey, tolonglah belajar, ambil masa. Hari ini adalah kelas terakhir. Esok dah awak mula start cuti dah. Cikgu harap lepas ni kita akan ada kelas seperti biasa. Ingat jaga diri, jaga SOP, ikutlah SOP tu sebab untuk kebaikan kita juga. Kadang-kadang awak marah sebab dia SOP ni. Dia sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau kita tak ikut, kemungkinan risiko tu tinggi. Sebenarnya kita semua ni berada dalam siku belah kedah. Kiri kanan dia belah kedah kena. Lambat dengan cepat gitu je. Derah dengan lambat gitu je. Tapi kalau boleh elok, kita lebih baik mengelak. Ni macam awak main game lah juga ni. Kalau boleh elok, jangan pergi tempat tu. Kadang kena bung. Kok mana-mana kalau boleh kita nak elok belah ke. Ada jalan tikus pun elok kot masuk ke jalan tikus. Jadi macam main game lah sebenarnya. Siapa yang pandai jaga SOP, yang dapat mengelak daripada penyakit ni, insya-Allah dia akan terselamat. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat belajar semua dan sentiasalah menjaga kesihatan. Sekian, Assalamualaikum dan jangan lupa isi link kehadiran ya.
Istiling kehadiran dan selamat bercuti sekolah. Sekian, wallahu alam.